Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Mekarnian yang dah subscribe channel Mekarnik. So, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, tekan button loceng, tekan button like, tekan button komen, tekanlah semua button yang ada. Jangan tekan button dislike sudah. So, untuk video pada kali ini, kita akan kupas berkenaan dengan satu model yang terbaru bakal dikeluarkan oleh Pro 2, iaitu Pro 2 Alza dengan codename D27A. So, tanpa buang masa lagi, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Marvel kerana telah sponsor saya batu-bata ni. Nak tunggu sponsor video ni tak tahulah bila kan. Dalam mimpi lah kot. So tanpa kita buang masa lagi, jomlah kita sambung video ni. 1, 2, 3, let's go! Tak lama lagi, Pro 2 akan melancarkan model terbaru mereka, iaitu Pro 2 Alza dengan codename D27A. Dan kalau kita lihat, untuk Pro 2 Alza ni pun sama. Dia dah lama berada dekat pasaran Malaysia. Lebih kurang 13 tahun dah boleh join grup Museum Proton Exora. Tak adalah Exora kesunyian seorang-seorang kat situ kan. Adalah geng. Dan kalau kita lihat untuk model Pro 2 Alza ni, lebih kurang 13 tahun dah ada dekat pasaran Malaysia. Dan tahun 2022 ni adalah merupakan tahun yang paling tepat untuk Pro 2 menggantikan Pro 2 Alza yang lama ni kepada Pro 2 Alza yang baru, yang serba baru, yang berbeza, totally different berbanding dengan Alza yang lama. So, video pada kali ni kita akan tengok keseluruhan daripada segi eksterior, interior, safety, engine dan pelbagai lagi berkenaan dengan Pro 2 Alza D27A. Dan kita tengok untuk bahagian eksterior Pro 2 Alza D27A yang baru ni, kalau kita lihat dia lebih besar berbanding dengan Pro 2 Alza yang lama. Tapi sememangnya ia lebih besar kerana kalau kita lihat daripada segi dimension keseluruhan Pro 2 Alza D27A ni, dia lebih lebar, lebih kurang 1730 mm, lebih kurang penambahan lebih kurang 35 mm. Dan kalau kita tengok Alza D27A ni dia lebih tinggi, lebih kurang 1690 mm, penambahan lebih kurang 70 mm berbanding dengan Alza yang lama. Dan daripada segi panjang, Pro 2 Alza D27A yang baru ni dia lebih panjang, iaitu berukuran 4395 mm, lebih kurang penambahan 125 mm dia punya panjang. So, sememangnya untuk Pro 2 Alza D27A yang baru ni dia lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi dan lebih besar, lebih tegap. Pro 2 Alza ni merupakan sebuah compact MPV yang menjadi pilihan pengguna Malaysia yang mempunyai keluarga yang besar. Dan tak pelik lah kalau kita lihat statistik sampai sekarang, pengguna Malaysia ni masih lagi menempah Pro 2 Alza yang lama ni. Dan menurut Pro 2, sepatutnya model Pro 2 Alza yang lama ni dah ditamatkan pengeluaran pada bulan 12 tahun lepas. Tapi Pro 2 dia lanjutkan sehingga April tahun ini kerana Pro 2 Alza ni masih lagi mendapat tempahan yang tinggi daripada pengguna di Malaysia. Wow, memang amazing betul lah Pro 2 Alza ni kan. Memang sepatutnya Pro 2 Alza dah kena tukar dengan model yang baru. Dan kalau kita lihat daripada segi eksterior, untuk bahagian hadapan, Pro 2 Alza D27A yang baru ni dia mempunyai muka hadapan yang totally new, yang mana lampu dia lebih nipis, lebih panjang dan dia menggunakan lampu jenis LED. Dan saya yakin untuk Pro 2 Alza D27A ni dia akan menggunakan lampu jenis LED untuk kesemua variant, sama macam Pro 2 Myvi yang kita lihat sekarang kan. Dan kalau kita tengok untuk model yang dekat gambar ni adalah model Daihatsu Xenia. Dan untuk maklumat korang semua, jiran kita Indonesia dah lancar Toyota Avanza yang baru, yang mana ada dua model, iaitu Toyota Avanza dan Toyota Veloz. Dan untuk Daihatsu Xenia. Dan untuk Pro 2 Alza D27A yang baru ni, dia menggunakan platform yang sama
seperti Toyota Avanza, Veloz dan Xenia, yang mana dia menggunakan DNGA platform, iaitu Daihatsu New Global Architecture. Berbalik kepada desain hadapan Pro 2 Alza D27A ni, kalau kita lihat untuk Daihatsu Xenia ni, dia mempunyai grill yang mempunyai kemasan merah yang bersambung daripada lampu kiri ke lampu kanan. Dan kita lihat untuk Pro 2 Alza D27A ni, mungkin kita lihat perubahan yang minimal lah, seperti yang kita lihat pada Pro 2 Ativa dekat Indonesia, Daihatsu Rocky, yang mana dia mempunyai desain bumper yang berlainan. Dan saya yakin Pro 2 akan mengubah bahagian hadapan Pro 2 Alza D27A ni. Dia akan ubah bahagian grill, bahagian bawah bumper. Saya yakin. Kita tengok nanti pelancaran Pro 2 Alza D27A. Dan kita beralih untuk bahagian belakang. Bahagian belakang ni, kalau kita lihat bahagian lampunya, dia dah berubah memanjang. Untuk Alza lama ni dia menegak. Dan kalau kita lihat bahagian belakang ni, seakan-akan macam desain lampu Pro 2 Arus, betul tak? Tapi dia nipis sikit. Dia nipis sikit berbanding dengan Pro 2 Arus. Tapi pada pandangan mata saya ni, saya kurang berkenan lah dengan desain belakang Pro 2 Alza D27A ni. Dia tak sama macam bahagian hadapan. Bahagian hadapan ni dia kelihatan lebih sporty, lebih tegap. Untuk bahagian belakang ni, dia kurang sikit. Dia nampak kurang sporty sikit. Tak tahulah apa salah, dekat mana salah dia kan. Tapi kalau Pro 2 dapat menukar bahagian belakang ni menjadi lebih sporty, saya yakin Pro 2 boleh lakukan. Kita tengok je lah nanti. Dan kita beralih untuk bahagian sisi Pro 2 Alza D27A ni, macam saya cakap tadi, dia lebih panjang dengan penambahan lebih kurang 125mm berbanding dengan Alza yang lama. Dan saya jangkakan untuk Pro 2 Alza D27A yang baru ni akan hadir dengan dua saiz rim, iaitu 15 inci dan 16 inci, ikut spesifikasi dan variant yang ditawarkan oleh Pro 2 nantilah. Dan seterusnya kita lihat untuk bahagian interior. Untuk bahagian interior memang totally different dengan Pro 2 Alza yang lama. Sebab untuk Pro 2 Alza D27A ni, dia menggunakan desain lebih kurang macam Pro 2 Ativa, yang mana ia menggunakan 9 inci floating audio unit, sama yang kita nampak macam Pro 2 dekat Pro 2 Ativa. Dan untuk kemasan dashboard, dia menggunakan kemasan color black dan juga ada sentuhan carbon dan juga kemasan merah di bahagian panel tengah dashboard ni. Dan saya berharap Pro 2 akan menggunakan desain karakteristik yang ada pada Daihatsu Xenia ni dalam Pro 2 Alza D27A. Untuk bahagian steering ni, dia menggunakan desain 3 spoke. Nampak modern, nampak sporty. Dan untuk meter cluster Pro 2 Alza D27A ni, saya rasa Pro 2 akan menggunakan meter cluster yang sama yang ada pada Pro 2 Myvi facelift, yang mana dia akan menggunakan analog display. Dan bahagian tengah ni dia akan menggunakan multi info display jenis TFT, sama yang kita nampak pada Pro 2 Myvi facelift. Dan untuk paparan meter cluster ni, dia akan provide better presentation dan kelihatan lebih moden lah berbanding dengan desain meter cluster pada Pro 2 Alza yang lama. Dan untuk bahagian seater Pro 2 Alza D27A ni, dia mempunyai 7 seater, sama seperti Pro 2 Alza yang lama. Untuk Pro 2 Alza yang baru ni, dia lebih luas berbanding dengan Alza yang lama, sebab yalah, macam saya cakap tadi, dia lebih panjang, lebih lebar dan lebih tinggi. Dan untuk bahagian boot, saya tak dapat nak pastikan berapa besar keluasan boot ni, tapi saya yakin ia lebih besar daripada Pro 2 Alza yang lama. Dan kalau kita turunkan seat bahagian ketiga dan bahagian kedua, kita akan dapat keluasan boot yang sangat luas. Bercerita berkenaan dengan boot space ni, untuk Pro 2 Alza D27A ni, dia akan ada banyak storage, iaitu seperti cup holder, multi tray, glove box, card holder, smartphone pocket, door pocket. Dia ada armrest with console box. Dia akan seat back pocket. Dia akan ada rear console multi box dekat bahagian belakang. Dia akan ada rear underbox dan multi tray dekat bahagian boot. Dan menjadikan Pro 2 Alza D27A ni, dia lebih multi purpose, dia lebih praktikal untuk sebuah kereta compact MPV untuk family. Dan untuk bahagian aircon ni, dia menggunakan jenis digital display, dan saya tak rasa Pro 2 Alza D27A ni dia mempunyai dual climate zone. Saya rasa single je lah, sebab dia merupakan bajet MPV kan. Dan untuk aircon bahagian belakang ni, dia menggunakan flat double blower design.
Seterusnya untuk bahagian enjin, Pro 2 Alza D27A ni dia masih menggunakan kapasiti enjin yang sama, iaitu 1.5 liter NA. Sama macam Pro 2 Alza yang lama, tapi dia ada peningkatan kuasa sikit, lebih kurang 106 PS. Penambahan 4 PS berbanding dengan enjin 1.5 liter pada Alza lama. Dan torque masih sama, iaitu 136 Nm of torque. Dan kalau kita lihat untuk Pro 2 Alza D27A ni, macam saya cakap tadi, dia menggunakan platform DNGA, yang mana platform DNGA ni dia akan membuatkan di mana platform DNGA ni dia akan membuatkan chassis dan kerangka struktur pada Pro 2 Alza D27A ni dia lebih ringan. Walaupun Pro 2 Alza D27A ni dia lebih lebar, lebih tinggi, lebih panjang berbanding dengan Alza yang lama, tapi dia lebih ringan sebenarnya. Dan kalau kita lihat untuk Pro 2 Alza D27A yang baru ni, dia lebih ringan, iaitu 1080 kg berbanding dengan Alza lama lebih kurang 1160 kg. Kita akan lihat pengurangan lebih kurang 80 kg daripada segi berat. Dan saya tak nampak apa-apa masalah berkenaan dengan enjin yang digunakan pada Pro 2 Alza D27A yang baru ni. Manakala untuk transmisi pula akan menggunakan transmisi yang sama pada Pro 2 Myvi Facelift dan Pro 2 Ativa, iaitu transmisi DCVT. DCVT ni adalah merupakan satu teknologi yang pertama yang menggunakan split gear CVT system. Basically untuk gearbox DCVT ni dia mempunyai belt drive dan juga gear drive, yang mana dapat improve penjimatan minyak, acceleration dan kesenyapan pada transmisi dan enjin. Transmisi DCVT ni dia apabila berada pada low dan medium speed, dia akan berfungsi lebih kurang sama macam CVT yang menggunakan torque converter, seperti CVT yang ada pada kereta-kereta Toyota dan Honda. Manakala untuk Proton dia tak menggunakan torque converter, dia menggunakan clutch pack. Dan pada kelajuan yang tinggi, dekat sinilah kita akan lihat perbezaan pada transmisi DCVT, di mana transmisi DCVT ni dia akan berubah, dia akan shift menggunakan gear drive. Manakala rotation pada belt dia akan menurun secara perlahan. Pro 2 ni dia mempunyai alasan yang kuat dan kukuh kenapa Pro 2 dia gugurkan transmisi 4 kelajuan automatik konvensional menggantikan gearbox DCVT, kerana gearbox DCVT ni dia akan hasilkan penjimatan minyak yang lebih kurang 5% better fuel economy. Dan seperti Pro 2 Myvi, saya jangkakan penjimatan minyaknya lebih kurang 20.1 km per liter. Manakala daripada segi safety features pula, saya jangkakan untuk Pro 2 Alza, bunyi Arab pula kan, Pro 2 Alza D27A yang baru ni dia menggunakan safety features sama seperti Pro 2 Myvi Facelift, iaitu Pro 2 Smart Drive Assist yang menggunakan ASA 3.0. Saya tak perlu cerita detail lah berkenaan dengan SA 3.0 ni, saya rasa korang pun dah tahu kan safety features apa yang ada pada Pro 2 Myvi Facelift ni akan ada pada Pro 2 Alza D27A. Dan daripada segi color pula, saya rasa untuk Pro 2 Alza D27A yang baru ni akan hadir dengan color black, white solid, silver metallic, dark grey metallic, color merah, purplish silver, dia macam color purple sikit. Dan ini yang saya suka, greenish gunmetal. Kalau Pro 2 Alza yang baru ni dia hadir dengan color greenish gunmetal ni, saya rasa ini adalah color yang paling ramai orang suka lah, termasuk saya. Sebab color ni dia rare, dia jarang kita nampak color hijau gunmetal ni kan. Tapi kita harap Pro 2 Alza bawa masuk color ni lah. Dan daripada segi harga pula, saya jangkakan harganya akan lebih mahal berbanding dengan Alza yang lama. Kalau kita lihat untuk Alza lama ni dia lebih kurang 50 ke 60k. Dan daripada segi dia punya exterior, dia menggunakan DNGA platform. Daripada segi exterior, interior, safety features, dia punya transmisi DCVT yang baru, safety features yang lebih canggih, yang lebih baru, saya jangkakan untuk Pro 2 Alza D27A ni lebih kurang 75 ke 85 ribu. Itu jangkaan saya lah. Kita tunggu sama-sama pelancaran rasmi Pro 2 Alza D27A yang baru pada tahun ini. Mungkin bulan Jun, bulan Julai, saya jangkakan lah. So itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.